haram, kita nak elakkan, kita tahu, cuma hari ni kita nak tengok dari sudut amalan-amalan sunat yang perlu kita lipat gandakan supaya amalan puasa kita itu tinggi kualiti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak sebut yang pertama, tuan-puan, yang kita nak fokus, iaitu kita perbanyakkan amalan sunat dan tinggalkan perkara yang haram dan makruh. Itu umumnya. Kemudian kita nak detailkan satu dua sahaja tengah hari ini. Tetapi secara umumnya, tuan-puan, cara untuk kita tambah nilai ibadat puasa kita, bukan sahaja kita jaga perkara batal, itu basic. Tapi kita kena fokus, perbanyakkan amalan sunat dan tinggalkan makruh dan haram. Jadi kita kena tahu apa amalan sunnah dan apa amalan makruh yang kita perlu tinggalkan supaya value ataupun nilai puasa kita itu ada, orang panggil apa, nilai tambah dari sudut kualiti. Baik. Dan kita, tuan-puan, apabila kita tahu amalan-amalan sunat yang perlu kita banyakkan, yang perlu kita fokus juga ialah dua sudut. Ini sangat ditekankan oleh para ulama, iaitu betulkan niat dan betulkan tata cara pelaksanaan ibadat itu. Ini sangat diberi perhatian oleh para ulama fiqh kita ataupun fuqaha kita dalam melaksanakan sesuatu ibadat. Baik, yang pertama, tuan-puan, yang pertama antara amalan sunat yang biasa kita dah tahu, yang pertama ni, tuan-puan, majoriti kita dah tahu. Apa dia? Antaranya ialah bersahur. Ini kita tahu. Yang kedua, melakukan ataupun memperbanyakkan ibadat sunat seperti baca Quran, sedekah, zikir dan sebagainya. Ini kita tahu. Cuma, tuan-puan, saya nak highlightkan, sahur itu untuk kita dapat ganjaran pahala sunnah, kita mesti fokus dua benda. Pertamanya ialah ketika kita sahur kena niat. Bukan sekadar menjadi budaya kita, Ramadan nak kena sahur. Sahur itu kita niat kerana sunat, kerana perintah Allah Ta'ala. Nabi kata, tasahharu fa inna sahur barakah. Fa inna sahur barakah. Maka apabila kita sahur, tuan-puan, kita makan yang ada pahala. Ini antara special bulan Ramadan. Bulan biasa, tuan-puan, harus je makan. Tak makan pun tak apa. Sekejap lagi, tuan-puan, nak minum pun okey, tak minum pun okey. Nak makan pun okey, tak makan pun okey. Tak haram kita tak lunch sekejap lagi. Terus masuk office. Tak haram. Kalau kita makan sekejap lagi pun tak niat apa-apa pun tak ada pahala apa. Makan sekadar nak kenyang saja, tak ada niat pun, tidak ada pahala apa. Tetapi bulan Ramadan, tuan-puan, berbuka, makan berbuka pun ada pahala, makan sahur pun ada pahala. Tapi niat. Kenapa sahur? Niat kerana perintah Allah, perintah sunat. Peraturan yang Allah tetapkan, sunat makan sebelum subuh. Tak makan makruh. Tuntutan makan sebelum subuh, tuan-puan, sehingga mana? Kalau kita puasa tak makan, ambil mudah. Makruh hukum dia di dalam mazhab kita. Apa makna makruh? Tak ada pahala. Itu dia panggil hilan, kurang value. Ibadat puasa orang tak sahur, tuan-puan, tak sama dengan ibadat puasa orang sahur. Kurang dia punya nilai pahala. Jadi asasnya, tuan-puan, sahur itu mesti kita niat kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Lillahi Taala itu dipanggil lil amri. Kerana lan pada lillah itu dipanggil lamul amri. Perintah Allah Taala. Walaupun kita tak nampak rahsia sahur. Kadang-kadang hari ni, tuan-puan, kita sahur nampak rahsia dia, nampak hikmah dia. Kata sahur letih. Sahur itu berenergi. Puasa kita boleh tahan sampai petang. Itu hikmah dan rahsia sahur. Kalau kita tak fokus kepada rahsia dan hikmah sahur pun, tuan-puan,
kita fokus niat kerana Allah, tetap akan dapat rahsia. Tapi kalau fokus rahsia, tak ada pahala. Rahsia dapat? Dapat. Orang sahur energinya okey daripada orang tak sahur. Itu penting tuan-tuan. Cara untuk kita collect pahala, kita mesti perbetulkan niat apapun ibadat sunat kita. Kadang-kadang kita terlepas pandang, sahur je tak ada niat pun. Kena niat aku sahur kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada FOMO pun tak apalah. Kita kalau punya niat dia kena FOMO sahaja aku sahur kerana Allah Taala. Itu lafaz. Yang penting dalam hati kita telitah aku sahur ini, aku makan ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tak suruh aku tak bangkit pagi pun, tak larat nak bangkit, nak masak dan sebagainya. Tak larang. Tapi oleh kerana perintah, oleh kerana ada ganjaran, ada bonus, ada pahala, maka kita buat. Itu pertama, satu. Yang kedua tuan-tuan, sahur ini simple. Kita nak collect pahala bonus melalui sahur. Pertama, niat. Sahur pukul berapa pun tak apa. Pukul 1 boleh, pukul 2 boleh, pukul 3 boleh. Tetapi kita nak satu ganjaran ataupun satu offer daripada Allah Ta'ala, iaitu dipanggil afdal. Sahur ketika waktu yang ditetapkan. Bila? Iaitu akhir waktu. Hampir subuh. Ulama sebut dalam kitab fiqh, lebih kurang 20 minit sebelum imsak. Maka itulah waktu yang terbaik. Waktu terbaik itu nisbah apa? Nisbah offer ataupun tawaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita dapat pahala bonus melalui makan waktu yang dianjurkan. Bukan soal makan. Makan waktu bila pun dapat pahala. Pukul 3 dapat pahala sahur. Pukul 4 dapat pahala sahur. Pukul 5 dapat pahala sahur. Tapi kita nak bonus. Bonus apa? Bonus makan sahur di akhir waktu. Jangan akhir sangat sampai bedal waktu imsak. Itu akhir sangat. Lagi tak subuh dia tak berhenti. Azan baru berhenti. Itu akhir sangat. Ada setengah orang habit dia. Dia kata kita tak wajib imsak. Memanglah tak wajib imsak. Dalam mazhab kita imsak tu sunat tuan-tuan. Dia kata mana ada imsak. Selagi tak azan boleh makan. Betul. Selagi tak azan boleh makan. Cuma sunat kita berhenti awal. Preparation sebelum kita nak subuh itu lebih kurang 10 minit ke 7 minit itu dipanggil waktu imsak. Jadi kita berhenti sebelum imsak. Tapi kalau lajak sampai imsak pun tak batal puasa. Kerana belum mula lagi. Puasa ni dia mula subuh. Baru mula puasa. Ada orang dia terlebih. Dia kata siapa makan waktu imsak batal puasa. Mana ada batal puasa tak mula lagi. Itu terlebih faham pula. Nak terlajak faham dia bedah dalam imsak. Jadi kita nak terbaik tuan-tuan, kita stop belum imsak. Itu mazhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Mazhab kawan-kawan kita Hanafi dan Maliki tak ada bedal je. Tak ada imsak. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kita nak sebut dua je dengan hari ni tuan-tuan. Yang lain pun sama. Sahurnya, sedekahnya, baca Qurannya, perbanyakkan daripada waktu biasa. Tapi kena ada niat. Tak ada niat, tak ada pahala. Kena ada niat. Walaupun ibadat itu sunat, tetap untuk dapat pahala sunat kena ada niat. Ini disebut banyak kitab-kitab fiqh disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua tuan-tuan. Yang kedua ni kita nak sebut sebab dia popular. Iaitu bulan Ramadan, sepanjang kita berpuasa ni tuan-tuan, sunat kita kena tinggalkan melakukan perkara haram seperti mengumpat. Ini dia popular dalam masyarakat kita. Mengumpat dah jadi biasa. Benda haram dah jadi biasa. Dia kena ubah. Jadi habit yang tak betul dalam agama tu bila kita nak ubah dalam Ramadan. Sebab tu Ramadan sebagai pusat latihan yang Allah sediakan untuk ubah karakter manusia menjadi lebih baik daripada bulan biasa dan teruskan sampailah Ramadan balik. Jangan cantik bulan Ramadan saja, Syawal dia jadi balik, asal balik. Pusat latihan. Sehingga mana tuan-puan, di bulan Ramadan Allah ganjarkan dua pahala bagi orang yang tak mengumpat. Pertamanya ialah pahala wajib. Sudah tentu siapa tinggal mengumpat bulan Ramadan, tetap dia akan dapat pahala wajib
Sebab dia tinggal mengumpat. Mengumpat itu haram. Maka dia tak mengumpat kerana Allah Ta'ala. Dia rasa nak sebut keburukan orang ini. Tapi dia tinggalkan kerana semata-mata kerana Allah Ta'ala. Maka akan dapat 2 pahala. Pertama, pahala wajib. Dan yang kedua, bulan Ramadan, bulan special tuan-puan, Allah offer, Allah bagi satu tawaran lagi. Sesiapa boleh tinggal mengumpat bulan Ramadan, aku tambah lagi bonus, iaitu sunnah. Sebab itu kita tengok dalam kitab fiqh tuan-puan, kitab as-saum. Kita bertemu dengan perkara sunnah, dia bunyi pelik sikit. Bertemu dengan perkara sunat bulan Ramadan, iaitu sunat meninggalkan mengumpat. Maksudnya sunat kita tak mengumpat. Jangan silap faham. Ada orang silap faham apabila dia baca nas ataupun fakta daripada kitab fiqh, kalau dia tak belajar detail tu, dia faham apa? Oh, dia faham, dia kata mengumpat ni taklah wajib tinggal, sunat je tak mengumpat. Tu silap faham tu, Pak. Sunat ini tambahan. Bulan Ramadan bukan saja wajib, bahkan kalau siapa tinggal dapat satu lagi bonus, itu sunat. Jadi 2 pahala. Bulan biasa tu, Pak, hari ni nak mengumpat tahan. Dapat ada pahala? Dapat. Pahala apa? Pahala tak mengumpat. Wajib tak mengumpat. Tapi sunat, sunat tak ada lah. Ramadan itu, bagi orang yang tak mengumpat bulan Ramadan, tuan-puan, dia dapat 2 offer. 2 tawaran pahala, iaitu pahala wajib sudah tentu dapat, dan pahala sunat dia dapat. Cuma kita kena tahulah, tuan-puan, yang disebut dalam kitab fiqh, mengumpat tu apa dia. Kalau dia tak tahu mengumpat, menyebabkan dia buat, dia kata, saya tak mengumpat. Sedangkan di sisi agama mengumpat. Itu kena tahu makna mengumpat di dalam agama. Bukan mengumpat dalam bahasa kita. Bukan mengumpat di sisi orang kita. Orang kita pun dia ada juga definisi yang tersendiri mengumpat. Sebab tu orang kita kata, saya tak mengumpat Ustaz. Saya nak sebut je, memang betul dia buat. Itu mengumpat lah tu. Dia tak tahu mengumpat apa dia. Dia sangka dia tak mengumpat. Sebenarnya di sisi agama, di dalam sistem syariat agama kita, mengkategorikan dia itu mengumpat. Kenapa? Kerana makna mengumpat, tuan-puan, yang dibuat oleh para ulama berdasarkan kepada nas ataupun fakta hadis. Ulama dia buat takrif mengumpat, dia ambil daripada hadis Nabi. Ini antara cara ulama, dia buat definisi sesuatu amalan agama itu ataupun sesuatu takrif itu. Kadang-kadang diambil secara mafhum hadis, kadang-kadang diambil direct daripada hadis. Apa maksud mengumpat yang disebut oleh hadis, yang disebut oleh Nabi? Iaitu zikruka akhaka bima yukrah walau bima fihi walau bihudratihi. Ini disebut di dalam kitab Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan disebut juga di dalam kitab Penawar Bagi Hati. Yang dinakalkan daripada kitab Al-Arba'in fi Usuluddin bagi Imam Hujjatul Islam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Apa maksud dia, tuan? 3 poin, 3 ciri dinamakan mengumpat. Pertama apa? Zikruka akhaka. Dia menyebut bima yukrah, sesuatu perkara tentang saudara dia. Perkara tu apa? Umum. Perkara yang tidak disukai. Ini satu. Apa pun tak kisah. Jangan ingat kita bukan aib saja. Tak. Bukan aib saja, ini umum. Nabi sebut umum. Asalkan dia tak suka. Sama ada benda itu bukan negatif pun, bukan aib dia pun, tapi dia tak suka, maka dikira mengumpat. Kalau kita sebut zikruka akhaka bima yukrah, menyebut sesuatu perkara yang tidak disukai oleh saudara kita kalau dia dengar. Dia tak suka pun. Ingat umum, tuan-puan, bukan aib dia saja, asalkan kita sebut dia tak suka, itu mengumpat. Walau bima fihi. Nabi tekankan. Yang kedua, walaupun kita sebut itu di hadapan dia. Mengumpat. Orang kita kata kalau depan-depan tak mengumpat. Ni saya tak mengumpat Ustaz, saya cakap depan-depan. Mengumpatlah. Walau bihadratihi. Yang ketiga, walaupun benda yang kita mengumpat itu ada di diri dia. Memang dia buat. Kalau dia tak buat apa-apa, orang tak panggil mengumpat. Orang panggil kadzabun. Kita mereka benda yang dia tak buat, dipanggil menipu. Orang Melayu panggil fitnah. Syariat panggil menipu, kadzab. Dia tak buat, tapi kita tuduh dia buat. Itu bukan mengumpat. Itu haram, dosa besar, tapi bukan mengumpat. Kadzabun.
melemparkan tuduhan kepada dia. Dalam agama kita panggil kadzab, menipu, berbohong. Dalam bahasa Melayu kita panggil tuduhan, fitnah. Jadi apa contoh dia tuan-tuan? Umum, apa saja kita sebut dia tak suka. Sama ada sebut depan pun mengumpat, sebut belakang pun mengumpat. Dan memang benda itu dia buat. Ya, itulah orang panggil mengumpat. Kalau benda itu dia tak buat, tak panggil mengumpat, panggil dusta. Disebut di dalam kitab apa nama ini, fiqh tuan-tuan, walaupun gelaran mengumpat, asalkan dia tak suka je, walaupun kita panggil gelaran pada dia, lebih-lebih lagi buka aib dia, lagilah mengumpat. Asalkan benda dia tak suka. Kita panggil haji. Haji apa? Haji yang berjalan sengkit tu. Haji berjalan sengit tu. Haji yang berjalan sengkit tu. Bila datang bila? Datang. Bila ramai? Bila yang mana? Tu dia berjalan sengkit tu. Kalau dengar dia tak suka tu, memang dia berjalan tak betul. Berjalan sengit. Alignment lari, balancing lari dah. Tapi kita kata, nisbah dia, berjalan sengit, berjalan sengkit, berjalan tak betul. Dia suka tak? Dia tak suka. Tak boleh. Mengumpat. Ini disebut dalam kitab Penawar Bagi Hati. Naqal bagi dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin Hujjatul Islam Imam Ghazali. Gelaran. Apa saja gelaran. Kalau dia tak suka, tak boleh. Kita panggil dia pendek. Dia tak suka pendek. Memang dia pendek, dia tak panjang. Ada orang tak puas hati tuan-puan. Dia kata, ustaz dia pendek, takkan nak panggil panjang kok. Ya, memang dia pendek. Tu yang kita kata mengumpat itu. Kalau dia panjang, kita panggil pendek. Itu tak betul. Panggil nama dia lah. Dia ada nama. Nama apa? Nama Ali. Ali apa? Ali pendek. Jangan nisbah. Sebab pendek dia tak suka. Ali mana? Ali yang gemuk. Dia suka tak gemuk? Tak suka. Tak boleh panggil gemuk. Melainkan ada beberapa, kalau kita bincang detail tu, ada beberapa isu, beberapa situasi yang boleh dibenarkan dalam isu-isu tertentu saja. Antaranya isu untuk memperkenalkan pada orang, itu boleh. Tapi jangan lebih. Orang tak kenal sebab ramai sangat nama sama. Masuk taman, saya nak pergi rumah Ali. Haji Ali je. Haji Ali mana? Kita terpaksa cerita, Haji Ali ya badan begini-begini. Baru orang kenal. Maka boleh cerita tapi jangan lebih. Hanya untuk perkenal. Itu secara Islam jaga supaya sistem society ataupun masyarakat kita tuan-puan harmoni. Jaga hati manusia, hati saudara Islam supaya jangan dia terasa. Sebab tu kenapa hikmah ataupun rahsia pensyariatan haram mengumpat. Islam nak jaga persaudaraan masyarakat sesama Islam supaya tidak berlakunya orang panggil pesakit hati dan sebagainya. Sehingga mana ditutup ruang untuk menceritakan perkara yang saudara kita tak suka, tak boleh cerita. Walaupun gelaran. Maka Ramadan tuan-puan, Ramadan saja kita latih diri kita nak sebut je keburukan orang, nak sebut je perkara yang orang tak suka, maka kita tahan. Tahan, kenapa tahan ini? Untuk mendapat pahala puasa. Untuk mendapat pahala sunat ketika kita berpuasa. Itu penting tu panah. Dia kena ketika nak sembam itu kena tahan. Itu bagi orang panggil tahan dengan niat kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia panggil dapat dua pahala. Pertama pahala wajib kita tak mengumpat, dan yang kedua pahala sunat di bulan Ramadan. Wallahu alam, insya-Allah tuan-puan, mudah-mudahan puasa bulan tahun ini ada peningkatan dari tahun sebelum ini dengan kita fokus kepada amalan-amalan untuk tambah nilai. Kena refer kitab-kitab fiqh, tadabbur balik kitab-kitab fiqh, pastikan semua amalan kita itu niat yang betul, ada niat, dan yang kedua betulkan tata cara dia, pelaksanaan dia itu supaya kita boleh collect pahala sunat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam.
Walhamdulillahi rabbil alamin.